Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Kalau anda mengikuti komuniti post saya dekat YouTube pada siang tadi, anda tahu video saya pada kali ini akan bercerita tentang kisah apa? Iaitulah berkenaan dengan satu portal yang telah menggunakan mengaitkan tindakan jenayah oleh suspek yang tembak isteri dekat Kelais itu dengan institusi-institusi berkaitan Islam. Which is bagi saya, benda itu sangat tak patut, sangat kurang hajar dan sangat-sangat melampau. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya faham akhbar-akhbar ini, media-media ini memang cukup suka membuat tajuk-tajuk yang clickbait, tajuk yang mengundang sensasi, tajuk yang orang kata akan menarik orang untuk melihat page tersebut dan sebagainya. Saya pun kadang-kadang menggunakan tajuk yang agak sensasi juga sampai mendapat teguran dan sebagainya. Tetapi tajuk-tajuk saya tidak pernah menyentuh tentang fahaman agama ke apa-apa ke untuk mana-mana pihak. Tetapi ini merupakan satu kekurang ajaran tuan-tuan sekalian. Anda tahu tentang kisah tembakan dekat KLIA baru-baru ini yang menyaksikan suspek tersebut yang telah melarikan diri daripada tempat kejadian berjaya ditangkap dekat Kelantan dan akhirnya dibawa pulang ke Selangor. Tak apalah, tak ada masalah. Syabas kepada Polis Diraja Malaysia atas tindakan yang sangat-sangat cekap itu. Tetapi yang saya ingin tegur, yang membangkitkan kemarahan saya ialah pemberitaan ataupun tajuk pemberitaan yang telah dibuat oleh portal berita terutamanya Astro Awani. Anda perhatikan gambar ini. Dia segmen siapa tahu? Okey, mula-mula dia kata suspek itu lahir dekat Selangor tetapi pernah belajar dekat Kelantan, dekat pondok di Kelantan. And then kemudian tajuk besar dia lah suspek tembak isteri seorang hafiz Al-Quran. Nombor satunya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak ada masalah andai kata kalau mereka nak mengaitkan dengan kenegerian. Cakaplah suspek tu orang Selangor ke, orang Kedah ke, orang Kelantan ke, Terengganu ke, even orang Sabak Bernam pun, orang Gombak pun contohnya, perlu apa saya? Tak ada masalah. Sebab ialah suspek tu orang Malaysia. For some reason dia akan lahir di mana-mana tempat dekat Malaysia ini, tak ada masalah pun pasal tu. Tetapi satu soalan saya, apa keperluan untuk mention yang dia pernah belajar dekat pondok? Apa keperluan untuk mention dia tu merupakan seorang hafiz Al-Quran? Sedangkan kita nak cerita tentang tindakan dia menembak isterinya sendiri. Dan tembakan itu telah menyebabkan pengawal keselamatan kepada si isteri itu sedang kritikal dan menjalani pembedahan pada ketika ini. Dalam erti kata lain, apa kaitan dengan dia pernah belajar dekat pondok, dia menjadi hafiz Al-Quran dengan tindakan jenayah yang dia buat itu masalahnya? Sebab saya nampak benda ini tuan-tuan sekalian, ini merupakan satu agenda untuk Islamofobia. Tak lain dah. Mungkin ada orang kata, oh biasalah, editor memang macam tu. Dia suka cari tajuk sensasi untuk membuat orang baca. Kisah ini dah cukup viral tuan-tuan sekalian. Dah cukup tersebar dan cukup menaik perhatian ramai dah. Tak perlu pun tajuk clickbait. Kalau buat tajuk macam hari itu, suspek ada 3 kesalahan jenayah rampau, ataupun suspek ada 4 kad pengenalan yang berbeza, ataupun suspek dikatakan hendak melarikan diri ke Mekah, itu tak apa, tak ada masalah. Sebab itu ada kaitan dengan jenayah yang dibuat. Tetapi bila dikaitkan dengan institusi agama, institusi pondok, institusi tahfiz, apa kena mengena? Tak ada kaitan langsung masalahnya. Seolah-olahnya hendak bawa satu konotasi bahawa upbringing beliau itulah yang menyebabkan beliau menjadi seorang yang sanggup untuk mendatangkan kecederaan kepada isterinya dan juga sanggup untuk melakukan jenayah yang besar, iaitu dengan menembak orang sesuka hati dan macam-macam lagi. Adakah itu yang cuba disampaikan? Katalah saya paranoid, katalah saya ini over dan sebagainya. Tetapi bagi saya, ini merupakan satu percubaan ataupun benda yang boleh mencalarkan imej institusi tahfiz, institusi pondok dan juga institusi agama dekat negara kita ini. Kita banyak je kes jenayah tuan-tuan sekalian berlaku dekat Malaysia ini, dalam Malaysia ini. Macam contoh, pemandu mabuk menyebabkan kematian orang. Ataupun dulu kita pernah ada Bentong Kali, Pi Kalimutu sebagai contohnya kan, merupakan seorang penjenayah yang sangat-sangat membahaya, yang akhirnya telah ditembak oleh polis dekat satu tempat satu ketika dahulu. Kenapa bila cerita tentang mereka ini tak pula cerita, oh pemandu mabuk ini merupakan seorang bekas pelajar sekolah persendirian Cina sebagai contohnya, ataupun penjenayah yang telah ditembak mati oleh polis itu merupakan bekas penganut kuil Sri sekian-sekian-sekian, kuil Hindu sekian-sekian. Ada tak cakap macam tu? Tak ada pun masalahnya. Kenapa mesti kalau benda berkaitan dengan orang Islam, benda berkaitan dengan orang Melayu seperti ini, engkau nak korek habis kapal, oh dia pernah belajar pondok, dia pernah belajar dekat hafiz dan sebagainya, merupakan hafiz Quran. Apa kena mengena? Boleh bayang tak benda ini
imej tahfiz, imej pelajar pondok di kalangan orang lain, terutamanya mereka yang tidak merapati institusi ini, terutama juga kepada orang-orang bukan Islam, orang kafir. Apatah lagi minta cakap, nak kait dengan politik sikit, PRK ini yang akan datang dekat Kuala Lumpur Baru. Dan Kuala Lumpur Baru ini macam mana kita tahu merupakan kawasan campuran. Percayalah cakap saya tuan-tuan sekalian. Tidak dapat tidak, kalaulah ada setengah-setengah pihak yang hendak berkempen, terutamanya kempen menggunakan bahasa ibunda mereka, mereka akan gunakan perkataan ini, benda ini untuk menggambarkan ketakutan, untuk menanamkan fear mongering di kalangan para pengundi terhadap orang-orang Islam, orang Melayu dan juga kepada PAS sebagai contohnya. Percayalah, itu yang akan berlaku. Dan saya tahu, tajuk berita seperti ini pastinya akan dilambung oleh anak-anak papa. Ini juga sekali lagi berkait dengan politik. Oh, tengoklah, ini walaon lah ni, dia pelajar pondok, tahfiz Quran dan sebagainya. Tetapi kalau anda hendak mengaitkan tindakan jenayah beliau itu dengan apa yang telah dilaporkan, konon-kononnya beliau ini adalah pelajar pondok lah, orang kata apa, tahfiz Quran lah, walaon dan sebagainya, saya nak tanya anda satu benda. Kalaulah seorang ahli parti anda itu telah kantoi meliwat, boleh tak saya kata seluruh ahli parti anda itu merupakan kaki liwat? Tolong jawab dengan akal yang sejahtera. Dan benda ini tuan-tuan sekalian, macam saya katakan tadi, merupakan satu benda yang saya boleh cakap satu agenda untuk memburuk-burukkan institusi berkaitan dengan Islam dekat negara kita ini. Anda cakaplah apa pun, anda sembanglah apa pun, tetapi bagi saya inilah hakikat yang tengah berlaku. Dan memang benda ini satu benda yang sangat-sangat tidak boleh diterima. Saya nak tanya kepada Fahmi Fadil, benda ini ada kaitan 3R tau. Sebab sekarang ini jenayah lakukan itu bukan jenayah berkait dengan agama, bukan juga jenayah berkait dengan kaum, tetapi jenayah berkait dengan pribadi. Mungkin si suami itu mungkin cemburu pada isteri dia ke atau apa-apa ke, wallahu a'lam bisawab, tetapi tak ada kaitan dengan pondok, tak ada kaitan dengan hafiz, tak ada kaitan dengan agama, tak ada kaitan dengan kaum. Tetapi tajuk pemberitaan pergi highlight berkenaan dengan agama, pergi highlight berkaitan dengan dia pernah belajar pondok dan sebagainya. Tidakkah, wahai Fahmi Fadil, benda ini jatuh dalam lingkungan 3R? Tidakkah tindakan portal-portal ini yang melaporkan dengan tajuk sedemikian rupa telah melanggar batas 3R, telah menyebabkan satu aspek berkenaan dengan agama Islam ini telah disentuh? Dan kalaulah benda itu betul-betul seperti mana yang saya cakapkan, saya nak tengok apakah tindakan Fahmi Fadil. Adakah dia akan memberikan teguran kepada portal-portal ini kerana telah membuat satu tajuk berita, pemberitaan yang memburuk-burukkan institusi Islam dekat negara kita ini? Kalau benda berkaitan dengan OPR Bank, laju saja Fahmi Fadil memberikan teguran kepada berita harian, tukar tajuk dan sebagainya. Tetapi benda ini jauh lebih besar. Benda ini mendatangkan imej buruk terhadap institusi Islam dekat negara kita ini. Saya nak tengok adakah kerajaan akan melakukan tindakan untuk memberikan teguran terhadap Astro Awani ini ataupun mana-mana portal berita ataupun tidak. Dan sebelum saya mengakhiri video saya, tuan-tuan dan sekalian, saya ingin memberikan teguran yang keras kepada para portal berita ini. Tak kiralah wartawan ke, editor ke atau sesiapa sahaja yang mengendalikan portal-portal berita seperti ini. Tolong berhati-hati dalam membuat tajuk, berhati-hati dalam pemberitaan. Tolong laporkan benda yang berkaitan dengan jenayah itu sahaja. Anda tak perlu kaitkan dengan agama, tak perlu kaitkan dengan dia punya kaum, tak perlu kaitkan dengan apa-apa pun masalahnya. Jangan dek kerana anda hendak mengejar klik, anda hendak mengejar view dan sebagainya, lalu anda pun meletakkan tajuk berita yang boleh mendatangkan fitnah kepada institusi agama, terutamanya agama Islam dekat negara kita ini. Tolong belajar hormat sikit, tolong belajar ada sensitivity sikit. Kalau selepas ini orang bukan Islam makin lama makin tidak hormat terhadap agama Islam, terhadap institusi berkaitan agama Islam, anda bertanggungjawab. Jangan sampai seluruh umat Islam yang cintakan institusi agama Islam dekat negara kita ini akan datang ke pejabat anda, tanyakan soalan ini, baru anda ada akal. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?